Saya akan membentangkan terlebih dahulu bahagian pengenalan iaitu definisi kolonisasi dan dekolonisasi. Kolonisasi dimaksudkan sebagai satu keadaan di mana kita tertakluk pada penjajah sama ada dari segi fizikal, material atau pemikiran dan intelektual. Jadi, jika kita sudah fahami apa yang dimaksudkan dengan kolonial ataupun kolonisasi ini, sudah tentu kita dapat memberi pengertian kepada istilah derivatif iaitu dekolonisasi. Seterusnya adalah apa yang dimaksudkan dengan dekolonisasi. Secara umumnya, dekolonisasi ini merujuk kepada keadaan di mana kita dapat membebaskan diri daripada pengaruh kolonial. Masyarakat ketika itu didedahkan dengan ilmu pengetahuan modernisasi, tetapi mengikut acuan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang pemikiran falsafah Barat dalam mempengaruhi tindak tanduk manusia. Pemikiran falsafah Barat dapat dilihat pada perkembangan sejarah Barat kita seperti di abad ke-16 iaitu pada tahun 1501 hingga 1600 Masihi. Pada abad itu, munculnya zaman Renaissance di mana keadaannya berubah daripada masyarakat pemikiran medieval kepada satu pemikiran yang lebih terbuka dan liberal yang mula merujuk kembali kepada pemikiran Greek dalam bidang falsafah, sastera dan sebagainya. Zaman Renaissance dianggap zaman kebangkitan semula yang bermula dari Itali. Ia menggalakkan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahan dan juga sebagai bermulanya proses sekularisasi di Barat. Pada abad ini, munculnya revolusi saintifik iaitu satu revolusi yang membawa kepada kemajuan sains yang begitu pesat yang mendirikan asas kepada sains moden. Asas ilmu sains ini akan berkembang sehingga hari ini dan seterusnya. Ini menjadi asas kepada kekuatan Barat. Kemudian, abad ke-18 pula bermula dari tahun 1701 hingga 1800 Masihi. Pada abad ini munculnya revolusi industri di Great Britain. Revolusi industri ini merebak ke negara-negara lain di Eropah seperti negara Perancis, Jerman, Belanda dan sebagainya. Antara ciri-ciri modernisasi pada abad ini ialah berlakunya revolusi pemikiran iaitu wujudnya gerakan Enlightenment di Eropah. Ahli-ahli falsafah seperti Immanuel Kant, John Locke dan David Hume menyumbang idea pemikiran rasional dan saintifik. Pemikiran tersebut dapat membangunkan masyarakat Eropah yang lebih gemilang. Seterusnya, terdapat juga pembaharuan orientasi pemikiran sekular yang mementingkan perkembangan sains dan teknologi serta pemikiran yang rasional. Pada abad ke-19 iaitu dari tahun 1801 hingga 1900 Masihi, ia juga disebut sebagai revolusi industri kedua. Pada abad ini, terdapat teknologi-teknologi baru seperti penggunaan telefon dan komunikasi seperti pembinaan kereta sebagai jentera pengangkutan dan juga penjanaan kuasa elektrik. Apabila kita sampai ke abad ke-19, maka sains sudah mula bergabung dengan teknologi dan menghasilkan atau menyumbang kepada penciptaan teknologi-teknologi baru. Seterusnya, aliran pemikiran Barat. Aliran pemikiran Barat terbahagi kepada dua corak iaitu corak lama serta corak moderniti. Corak moderniti ini diasaskan oleh dua tokoh Barat iaitu Francis Bacon serta René Descartes. Falsafah Francis Bacon. Beliau telah menulis tentang perkembangan ilmu sains dan teknologi. Beliau juga beranggapan bahawa ilmu perlu memberikan hasil dan bukannya sekadar pengetahuan alam sekitar. Konsep beliau adalah bertentangan dengan manusia dan alam. Beliau juga beranggapan bahawa manusia dan alam hubungannya adalah bertentangan. Beliau telah memperkenalkan metafora adalah menaluki, menguasai dan mengawal alam. Novel The New Atlantis adalah kajian tentang menyelesaikan masalah manusia dengan kekurangan hasil tanaman dan terhasilnya engineering tech. Kajian yang berlaku sekarang adalah menyarankan manusia untuk menguasai alam. Berbeza dengan falsafah timur adalah untuk mencapai keadaan harmonis antara manusia dan alam. Sekian, terima kasih. Falsafah René Descartes. Falsafah ini mempunyai realiti asas yang wujud iaitu melalui dua. Satu, reincarnations iaitu dari minda manusia.
Yang kedua, rent ekstasa, iaitu melalui jasad fizikal. Falsafah ini memisahkan antara aspek jasad dan minda manusia. Tidak ada hubungan yang harmoni antara kedua-duanya. Melalui falsafah ini juga, mereka juga memisahkan antara jasad dan roh dari segi pemikiran. Melalui falsafah ini, alam dilihat sebagai satu yang neutral, tidak bernyawa dan tiada aspek yang begitu harmoni, nostalgik dan romantik. Falsafah ini juga mempunyai pemikiran the mind-body problem. Pemikiran the mind-body problem iaitu memisahkan minda dan kerohanian manusia. Kesannya, alam fizikal dilihat sebagai alam yang mati. Falsafah mekanikal dilihat sebagai alam sebagai jentera yang besar dan juga alam ini dieksploitasi tanpa mengira kesan sampingan. Implikasi pemikiran moderniti. Implikasi pemikiran moderniti mempunyai 3 kesan sampingan, iaitu kemusnahan alam sekitar, the mind-body problem dan alam hanya untuk dieksploitasi. Kemusnahan alam sekitar akan dirosak kerana tidak dijaga dengan baik dan diurus dengan baik. The mind-body problem pula, mereka memisahkan minda dan elemen kerohanian manusia yang ini amat bercanggah pada hukum manusia. Alam hanya untuk dieksploitasi. Ia bermaksud selari dengan teori ekonomi moden dan tidak selari dengan ekonomi Islam. Dekolonisasi dari pengaruh Barat. Pembebasan dari penjajahan dan pemikiran Barat amat penting, iaitu dengan membangunkan pemikiran falsafah kita sendiri yang bersesuaian dengan keadaan tempatan. Dengan itu, dapat membina suatu falsafah yang mengikut acuan sendiri yang tidak dipengaruhi oleh falsafah asing yang mungkin bersesuaian bagi masyarakat dan konteks mereka. Kalau kita lihat dari segi falsafah Barat yang terdapat dalam pemikiran Bacon dan Descartes, bukan saja ia tidak sesuai kepada masyarakat kita, tetapi juga mana-mana masyarakat di dunia. Hal ini kerana ia menyumbang kepada keadaan di mana alam itu dimusnahkan. Masyarakat Barat juga tidak menerima akan akibat seperti ini, iaitu akibat kemusnahan alam, dan malahan mereka juga sudah mengubah ke arah satu konsep pembangunan yang diberi nama Sustainable Development, yang berbeza daripada strategi pembangunan yang terdahulu, yang cuma meningkatkan GNP negara ataupun hasil keluaran negara tanpa mengira kesannya terhadap alam sekitar. Jadi, bagaimanakah kita boleh membentuk satu pemikiran falsafah yang tersendiri? Yang pertama, ialah kita harus membebaskan diri kita daripada pengaruh pemikiran kolonial yang tidak mengambil kira akan falsafah-falsafah selain daripada falsafah Barat, yang tidak mengambil kira akan ilmu tempatan ataupun kearifan lokal, kerana mereka menganggap semua ini adalah bertaraf lebih rendah daripada apa yang terdapat dalam tamadun mereka. Ini adalah tugas kita sendiri sebagai rakyat Malaysia untuk membangunkan pemikiran dan falsafah kita sendiri dengan daya intelek kita sendiri dengan menggunakan sumber-sumber pemikiran dan falsafah yang sudah sedia ada di dalam budaya dan agama kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazrin bin Saidin. Saya akan membentangkan elemen-elemen falsafah baru. Okey. Dalam falsafah baru ni ada 2, iaitu falsafah aspek ketuhanan dan falsafah kesejahteraan. Okey, yang pertama sekali iaitu falsafah aspek ketuhanan. Berbalik kepada rukun negara, kepercayaan pada Tuhan, itu adalah elemen keagamaan. Manusia sebagai khalifah. Al-Quran sering disebut tentang janganlah kamu melampaui batas. Okey, hubungan seimbang di antara Tuhan, manusia dan alam. Manusia juga dibenarkan mendapat manfaat daripada alam, misalnya melalui pertanian dan hasilnya. Juga dibenarkan menggunakan sumber-sumber alam seperti disebut dalam hadis dalam surah Al-Hadid, seperti besi, biji timah dan sebagainya, sumber alam. Okey, memberikan pertimbangan kepada keharmonian alam sekitar. Okey, yang kedua iaitu falsafah kesejahteraan.
falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Hubungan seimbang aspek JERI. Tidak hanya mementingkan aspek pembangunan material ataupun ekonomi semata-mata. Elakkan kursus seperti market, rivet, education atau course. Perlukan kursus humanities mengambil kira aspek kemanusiaan. Strategi pemikiran yang realistik dalam menangani masalah sejagat. Sekian, terima kasih. Kesimpulan. Yang pertama, membebaskan diri dari penjajahan serta membina negara bangsa dengan acuan negara sendiri. Dan yang kedua, membebaskan diri kita dari anasir-anasir penjajahan Barat yang boleh merosakkan minda dan pemikiran umat Islam. Dan yang ketiga, pembinaan falsafah sejahtera, membentukkan jati diri masyarakat ke arah yang lebih dinamik dan berdaya maju di samping mengamalkan nilai-nilai murni.